Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Ain Nabila dan ini berita AADK edisi 12 Julai 2021. Antara tajuk utama edisi ini, KDN lancar op bantu rakyat terputus bekalan makanan. Selangor salur RM800,000 laksana smart. MOF ajak warga AADK bantu kerajaan beri penjelasan kepada rakyat. Bantu kerajaan selalu maklumat yang tepat dan berkesan. AADK Selangor santuni OKP menerusi program ziarah ihsan. Kementerian Dalam Negeri melancarkan op bantu bagi memberikan bantuan kepada masyarakat yang terputus bekalan makanan di seluruh negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah berkata, op bantu ini telah dilaksanakan di seluruh negara dengan agihan hampir 50,000 bakul makanan. Pelaksanaan pertama kick-off yang kita jalankan pada hari ini akan bermula di seluruh negara dengan melibatkan agihan sebanyak hampir 50,000 buah bakul bantuan makanan dan kita lakukan dengan segera bermula pada hari ini. Di peringkat lapangan, op bantu akan diketuai oleh 157 ketua polis daerah di seluruh negara dan melibatkan pelibatan skuad aman wanita atau Amanita di bawah PDRM serta anggota rela di peringkat daerah masing-masing. Beliau berkata demikian pada sidang media op bantu Selasa lalu yang turut dihadiri Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Tambah Hamzah, semua ibu pejabat polis daerah IPD dijadikan sebagai pusat pengagihan bantuan bekalan makanan dan bagi mereka yang memerlukan boleh memaklumkan atau hadir ke IPD berdekatan untuk mendapatkan bantuan. Mana-mana individu yang telah terputus bekalan makanan, kita minta supaya memaklumkan kepada APD dan kalau boleh hadir ke APD berdekatan untuk mendapatkan bantuan. Dan bagi individu yang tidak dapat hadir, mereka diminta menghubungi APD berhampiran melalui talian rasmi APD atau melalui talian WhatsApp khas op bantu yang akan kita maklumkan kepada semua penduduk di sekitaran IPD kita. Skuad Amanita dan anggota rela di lapangan akan ditugaskan untuk menyampaikan bantuan segera. Semua maklumat yang diterima oleh pihak IPD dan rela akan kita selaraskan bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tindakan selanjutnya. Dan untuk mengelakkan daripada masalah pertidihan, kita akan meneruskan kerjasama ini supaya ianya bermula daripada op bantu dan insya-Allah akan kita teruskan demi atas nama perjuangan untuk membantu rakyat. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda penting. Hanya sekali ia boleh meragutnya. Bertemu kembali. Kementerian Kewangan pada Khamis lalu menganjurkan sesi libat urus prestasi ekonomi dan bantuan bersasar kepada rakyat dan peniaga di bawah Pelan Pemulihan Negara bersama warga kerja Agensi Antidadah Kebangsaan. Sesi tersebut diadakan bertujuan menyelesaikan sebarang salah faham dan tanggapan yang timbul mengenai bantuan yang disalurkan kerajaan sepanjang menghadapi pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Kewangan II, Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha tersebut diadakan bagi menyampaikan maklumat berkaitan prestasi ekonomi negara selain menumpukan kepada 3 fokus utama iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Dalam perkara ini, bagi memastikan kerajaan terus
memastikan kebajikan rakyat terus terjamin dikala berhadapan dengan pelaksanaan PPN dan wabak COVID-19, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bantuan pakej rancangan Pembangkasa Plus dan yang terbaru pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi bagi tujuan untuk memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat berasaskan kepada 3 fokus utama: agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Selain usaha menjelaskan bantuan yang disalurkan kerajaan, Muhammad Shahar berkata sesi libat urus bersama AADK turut memastikan segala bantuan yang disediakan di bawah pakej-pakej rancangan ekonomi dapat diwawarkan kepada bekas-bekas klien AADK. Perkara itu katanya sebagai usaha membantu dan memenuhi keperluan hidup ketika berdepan situasi pandemik COVID-19. Sesi dengan AADK yang kita adakan pada hari ini adalah untuk memastikan segala maklumat bantuan yang disediakan di bawah pakej-pakej rancangan ekonomi ini dapatlah pihak AADK, pegawai-pegawai war-warkan kepada masyarakat yang berada dalam komuniti dan masyarakat yang berada dalam AADK itu sendiri, supaya mereka dapat menemui segala bantuan-bantuan dan mereka dapat mengetahui apakah yang ingin kerajaan lakukan bagi membantu mereka jika mereka memerlukan. Inilah asas utama kerajaan untuk memastikan kebajikan rakyat dan kelangsungan ekonomi. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bertemu kembali. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Sutekno Ahmad Belon meminta semua warga agensi untuk membantu kerajaan dalam menyalurkan informasi tepat kepada masyarakat, khususnya berkaitan bantuan kepada rakyat. Beliau berkata, ini kerana pegawai dan kaki tangan agensi juga merupakan sebahagian daripada jentera kerajaan yang dapat membantu menjelaskan persepsi rakyat khusus kepada bantuan yang disalurkan bagi memastikan kebajikan rakyat terjamin. Usaha yang diwujudkan Kementerian Kewangan ini adalah amat bertepatan bagi menjelaskan kepada kaki tangan kerajaan, khususnya warga AADK, berhubung salah faham yang timbul. Melalui cara ini, kaki tangan dan pegawai di AADK boleh membantu kerajaan untuk menyalurkan maklumat yang lebih tepat kepada masyarakat, khususnya ahli keluarga dan rakan-rakan, termasuk juga ahli-ahli keluarga klien kepada AADK. Ini kerana mereka juga berhadapan dengan rakyat dan sesi libat urus ini mereka boleh sampaikan dan sebarluaskan informasi tepat kepada semua pihak. Harapan saya agar semua warga AADK di seluruh negara untuk mengambil perhatian terhadap taklimat yang diberikan untuk kegunaan agensi ini dan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program sesi libat urus prestasi ekonomi dan bantuan bersasar kepada rakyat dan peniaga di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN, anjuran Kementerian Kewangan bersama warga kerja AADK. Sesi libat urus tersebut diadakan secara sidang video dan disertai oleh warga kerja AADK, pegawai MOF dan Bank Negara Malaysia bertujuan menyelesaikan sebarang salah faham dan tanggapan yang timbul mengenai bantuan yang disalurkan kerajaan sepanjang menghadapi pandemik COVID-19. Tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak. Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kerajaan Negeri Selangor meluluskan peruntukan sebanyak RM800,000 bagi pelaksanaan strategi 5 tahun Selangor mengawal ancaman realiti dadah. Peruntukan itu diberikan menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah 2021 pada 9 April lalu. AADK Negeri Selangor memberitahu strategi tersebut melibatkan 4 fasa dan memfokuskan 13 kawasan berisiko tinggi di negeri berkenaan. Menurut AADK Selangor, antara strategi yang digariskan dalam SMART
termasuk tindakan pengekalan kawasan hijau, program rintis inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2020. Selain itu, pelaksanaan model Total Enforcement Community Control TECC, pembersihan port-port penagihan, permekasaan komuniti melalui program-program pembangunan dan pengukuhan kepada ketua komuniti, pelajar, belia serta institusi keluarga. Dalam masa sama, dana berkenaan juga akan digunakan AADK Negeri dengan membentuk kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia UPM dalam memperkasa potensi orang kena pengawasan OKP AADK untuk kekal dalam kepulihan menggunakan modul bimbingan kepimpinan kendiri menerusi sistem pendigitalan pengurusan klien OKP menerusi aplikasi iPulih. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Nur Azmi Diron berkata, melalui pendekatan transformasi pendigitalan pengurusan klien menerusi aplikasi iPulih itu dapat mencungkil dan menggilak bakat serta potensi sebenar klien. Beliau berharap agar lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan, NGO, agensi-agensi kerajaan di negeri ini tampil dalam usaha membasmi penyalahgunaan dadah. Sebelum itu, satu majlis menandatangani surat niat LOI antara AADK Selangor dengan UPM diadakan yang turut dihadiri Ketua Pengarah AADK Sutekno Ahmad Belun. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Memahami situasi sukar ketika negara berdepan krisis kesihatan dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Agensi Antarabangsa Selangor melancarkan program ziarah ihsan bagi menyantuni orang kena pengawasan atau OKP yang terkesan. Pengarahnya, Nazir Muhammad berkata, usaha itu bagi membantu OKP dengan menyalurkan bantuan keperluan asas kepada mereka yang memerlukan. Beliau berkata, program itu digerakkan dengan kerjasama rakan strategik dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dengan menyasarkan seramai 477 orang OKP di negeri berkenaan. Nazir berkata, program itu bertujuan meringankan OKP dan memantau perkembangan klien khusus kepada tahap kepulihan serta mewujudkan hubungan erat antara kedua-dua pihak. Yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan cawangan rawatan dan pemulihan AADK Negeri Selangor telah berjaya mengumpul sedikit barang-barang bantuan lah, yang mana kita akan gunakanlah barang-barang bantuan ini untuk memberi sumbangan kepada rakan-rakan kepulihan kita ataupun orang kena pengawasan agensi yang tidak ada pengawasan Negeri Selangor, yang mana kita telah mengesan lebih kurang dalam 477 orang yang memang betul-betul terkesan akibat dengan suasana pandemik ini. Pada kesempatan ini juga saya menyeru kepada semua lah untuk terus memberi sumbangan, terus membantu rakan-rakan kita yang sedang dalam proses kepulihan, kerana pada saya apabila kita prihatin macam ini, ianya akan memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk terus mengekalkan kepulihan mereka dan kembali berfungsi ke dalam masyarakat. Nazir menambah, pelaksanaan fasa pertama kick-off program ziarah insan dilaksanakan di 3 daerah iaitu daerah Kuala Selangor, Gombak dengan melibatkan agihan sumbangan lebih 150 kotak barang keperluan asas pada 26 Jun lalu. Katanya, di peringkat lapangan program ziarah insan ini diketuai Ketua Pegawai AADK daerah di seluruh Selangor serta melibatkan pemimpin komuniti dan NGO di daerah terbabit. Tambah Nazir, semua pejabat AADK daerah dijadikan pusat pengagihan bantuan sumbangan terbabit. Dalam pada itu, Nazir berkata AADK Selangor mengajak orang ramai khususnya agensi kerajaan dan swasta untuk turut sama membantu menyalurkan bantuan kepada OKP. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Baik, sebelum mengakhiri berita AADK edisi kali ini, jom kita berkenalan dengan personaliti AADK minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anita binti Rasali.
saya bertugas di Unit Integriti Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Saya berkhidmat di Agensi Anti Dadah dalam lebih kurang 4 tahun. Sebelum tu saya pernah berkhidmat di beberapa jabatan seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Bomba Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, seterusnya di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia sehingga ke hari ini. Pengalaman saya sepanjang saya bertugas di kementerian dan juga jabatan, saya lebih kepada pengurusan korporat dan perhubungan awam. Lepas tu di bahagian sumber manusia, unit psikologi, unit integriti. Di Jabatan Perkhidmatan Awam, saya bertugas sebagai petugas kaunter OneServe mengabungi 4 agensi di bawah projek National Blue Ocean Strategy, iaitu Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam. Sekarang saya berkhidmat di unit integriti di sektor penginstitusian. Dan saya lebih kepada pengurusan unit integriti, bersedia untuk program-program yang berkaitan dengan unit integriti, pengurusan aduan, selain membantu penyelia dan pegawai atasan untuk program-program naziran dan outreach unit integriti. Selain itu, saya juga bertugas sebagai petugas di Pusat Gerakan Hotline Agensi Anti Dadah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Di Pusat Gerakan ni kebanyakannya saya menerima panggilan dan aduan sebab kita tidak bersemuka. Jadi kebanyakan aduan yang kami terima apabila penyalahgunaan dadah telah di peringkat kronik dan ada yang di peringkat berulangan. Untuk pemulihan ini dia kena bermula daripada awal, kena cegah daripada awal. Kebanyakan yang terlibat ketika usia remaja di mana ramai remaja yang keliru dengan identiti dan personaliti. Mereka tengah mencari personaliti mereka dan tersilap pilih, tersilap langkah, terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang ditetapkan kerajaan. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Untuk mengetahui lebih lanjut berita AADK, boleh subscribe YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.